Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini dia Utama TVS edisi 23 Oktober 2022. Saya Muhammad Yusof. Kita ikuti antara fokus utama malam ini. Gabungan Parti Sarawak GPS mungkin akan menampilkan 12 calon baru pada PRU 15 nanti. Daro berpotensi dijadikan kawasan pengeluar minyak biofuel yang diproses daripada tumbuhan alge. Keputusan untuk menentukan gabungan parti mana yang akan mendapat sokongan GPS bagi membentuk kerajaan persekutuan baru akan ditentukan selepas keputusan pilihan raya umum ke-15 diumumkan pada malam 19 November nanti. GPS tidak akan mempertimbangkan kerjasama dengan parti-parti di luar GPS dalam PRU 15 tetapi akan bertanding secara solo di Sarawak. Gabungan Parti Sarawak GPS mungkin akan menampilkan 12 calon baharu pada PRU 15 nanti. Pengerusi GPS Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata muka baharu tersebut mungkin akan ditampilkan untuk mengisi kerusi yang tidak dimenangi GPS pada pilihan raya umum sebelum ini. Selain itu, beliau menambah kesemua calon potensi sudah pun ditapis oleh Polis Diraja Malaysia PDRM serta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Kita tunggulah. Calon tunggu. Debate. Kalau dia clear, boleh jadi calon. Kalau tak clear, tak jadi calon. Okey? Abang Johari berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan Kompleks Sukan Daro pada Ahad. Dalam pada itu menjawab persoalan tentang keupayaan GPS memenangi 31 kerusi pada PRU 15, Abang Johari berkata ia masih terlalu awal untuk memberi gambaran sama ada GPS dapat memenangi kesemua kerusi yang dipertandingkan ataupun tidak. Sebelum ini, Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menyatakan parti GPS terutama sekali PBB memberi laluan kepada pemimpin baharu kerana menurut beliau kepimpinan hala tuju sesebuah negara lebih terjamin apabila perpaduan dalam sesebuah parti terjaga. Laporan Adina Rahman dan juru kamera Zaim Zarfan untuk TVS. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg membayangkan ahli parlimen yang berkhidmat sepenggal mungkin akan dicalonkan semula pada pilihan raya umum ke-15 PRU 15 nanti. Yang di-Pertua Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB itu berkata ia sudah menjadi amalan dalam parti itu bahawa seseorang ahli parlimen itu akan berkhidmat sekurang-kurangnya bagi tempoh 2 penggal. Kita mempunyai dasar. Dalam parti kita khasnya PBB untuk kita melatih pemimpin-pemimpin kita dan kita letakkan di kawasan negeri dan juga kawasan parlimen supaya mereka dapat belajar dan selok-belok bagaimana menguruskan kawasan kita masing-masing. Dan untuk kawasan ini kita bertuah, we have young MPs dulu, yang masih muda, yang baru berkhidmat 1 tahun. Selalunya PBB kita memberi laluan kepada mereka, sekurang berkhidmat 2 tahun. Abang Johari yang juga pengerusi gabungan Parti Sarawak GPS berkata demikian pada Majlis Pemimpin Bersama Rakyat di Pekanbaru Daro pada Ahad. Pada PRU 14 tahun 2018, Barisan Nasional BN Sarawak yang kini dikenali sebagai GPS selepas ia keluar daripada gagasan BN menampilkan 15 muka baru termasuk 6 daripada Parti PBB. 6 muka baru yang ditampilkan parti PBB ketika itu ialah Lukanisman Awang Sauni, Parlimen Sibuti, Ahmad Joni Zawawi Igan, Datuk Hanifah Hajar Taib Muka, Yusuf Abdul Wahab Tanjung Manis, Datuk Robert Lawson Chuat Betong dan Genot Edjonot Sinel Parlimen Puncak Borneo. Seterusnya, rakyat Sarawak disaran untuk mengambil iktibar daripada keruntuhan yang berlaku kepada sebuah parti yang kuat di Semenanjung Malaysia
akibat daripada perpecahan sesama mereka sendiri. Premier Sarawak Datuk Paniki Tan Sri Abang Johari Tun Openg yang juga pengerusi Gabungan Parti Sarawak GPS berkata, perpecahan itu turut memberi kesan buruk apabila pentadbiran negara tidak stabil sehingga menjejaskan keyakinan pelabur asing. Kata beliau, pertukaran 3 Perdana Menteri dalam tempoh 1 penggal juga menjejaskan kehidupan rakyat apabila banyak projek pembangunan tidak dapat dilaksanakan. Sebab itu bagi kita dalam GPS, kita jaga pepaduan parti kita. Dan dalam kejayaan yang lepas, dia perkenalkan sokongan kita. Sebab kita yang kuat. Mengimbau kembali peristiwa itu, Abang Johari berkata negeri ini turut memainkan peranan bagi memastikan negara kembali stabil. Bagaimanapun, beliau berkata perkara sama berlaku apabila parti yang kuat menarik sokongan kepada Perdana Menteri ke-8 Tan Sri Muhyiddin Yassin sehingga Sarawak sekali lagi turut terheret, namun katanya ketegasan sama disuarakan apabila Sarawak mahukan kerajaan stabil pada peringkat persekutuan. Sementara itu, Abang Johari berkata selaku pemimpin Sarawak, beliau akan terus menjaga dan mempertahankan hak negeri ini dalam Malaysia dan perkara itu bukanlah retorik semata-mata. Keputusan untuk menentukan gabungan parti mana yang akan mendapat sokongan Gabungan Parti Sarawak GPS bagi membentuk Kerajaan Persekutuan Baharu akan ditentukan selepas keputusan pilihan raya umum ke-15 atau PRU15 diumumkan pada malam 19 November nanti. Presiden Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian berkata, penentuan sokongan bagi GPS adalah penting untuk memastikan insiden pertukaran jawatan Perdana Menteri sebanyak 3 kali sebelum ini yang menyebabkan ketidakstabilan negara dan ekonomi tidak akan berulang lagi. On the night election, we will see who win, the negotiate. It's no point to say that you are working with this party, you are working in that party don't win. You want to negotiate with someone that you don't win, how to negotiate? So that's why on the night of election, the telephone make sure has battery because it's so important everybody is going to call, Dr. Sim berkata demikian ketika ditemui selepas menghadiri majlis pentauliahan ahli jawatankuasa SUPP cawangan Opar dan Tanjung Datu pada Ahad. Menurutnya ketika ini tiada sebab yang kukuh bagi GPS untuk menentukan kerjasama dengan mana-mana pakatan parti lain kerana proses PRU15 sebenarnya belum lagi bermula. Katanya untuk mendapatkan rundingan kerjasama dengan GPS, pakatan parti lain khususnya dari Semenanjung Malaysia perlu memenangi PRU15 terlebih dahulu sebelum sebarang proses rundingan berkaitan dapat dimulakan. Pada masa yang sama, SUPP ingin merampas kesemua 7 kerusi parlimen yang akan dipertandingkan oleh parti itu pada pilihan raya umum ke-15 untuk memastikan sasaran kemenangan di 31 kerusi yang ditetapkan oleh Gabungan Parti Sarawak GPS dapat direalisasikan. Presiden SUPP Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian berkata kemenangan adalah penting untuk meletakkan GPS yang dianggotai SUPP pada kedudukan yang kukuh untuk mengadakan rundingan dengan mana-mana gabungan parti lain dari Semenanjung bagi membentuk sebuah kerajaan yang stabil. Once in a lifetime, we got in such a position to negotiate, because if you miss this chance, after 59 years, Malaysia is chaotic like now. They are not going to be chaotic forever, just like Sarawak was being bullied for a long time, but Sarawak is not going to be bullied all the time, So in this wheel of fortunes, so you go top, you drop the bottom, you go to the top. Bagaimanapun menurut Dr. Sim, perkara tersebut pastinya sukar dicapai tanpa kerjasama dan sokongan semua pihak dalam parti untuk mengembalikan keyakinan rakyat terhadap hala tuju perjuangan SUPP dan GPS demi manfaat rakyat Sarawak. Justru beliau menyeru kepada semua pihak termasuk mereka yang bakal dicalonkan untuk bertanding pada PRU15 nanti untuk menggandakan usaha mendekati rakyat di kawasan masing-masing. You must work hard lah. As Dr. Sim bukan candidate, so already working so hard So you candidate, you have to work harder than me
Secara tradisinya, SUPP meletakkan calon di 7 kawasan parlimen iaitu Bandar Kuching, Stampin, Serian, Sarike, Sibu, Lanang dan Miri. Pada PRU 14 lalu, parti itu hanya memenangi 1 kerusi sahaja daripada kesemua 7 kerusi tersebut iaitu kerusi Parlimen Serian yang dipertandingkan oleh Timbalan Presiden SUPP Datuk Seri Richard Riyad Jaim. Ketua Whip Gabungan Parti Sarawak GPS Datuk Seri Fadilah Yusof berkata GPS tidak akan mempertimbangkan kerjasama dengan parti-parti di luar GPS dalam PRU 15 tetapi akan bertanding secara solo di Sarawak. Walaupun demikian, katanya keputusan sama ada GPS akan bekerjasama dengan parti lain ataupun tidak bergantung pada akhirnya kepada pengerusi GPS yang juga Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Menurut Fadilah, Sarawak bergerak solo kerana GPS tidak bertanding pada peringkat nasional, khususnya di Semenanjung Malaysia. Katanya GPS memberi mandat sepenuhnya kepada pengerusi GPS untuk membuat keputusan muktamad. Yang tu kena tanya Yang Amat Berhormat Premier. Setakat ini kalau ikut fahaman saya kita bergerak solo lah. Sebab kita pun tak bertanding di peringkat nasional. Yang penting ialah kita bertanding di Sarawak. Siapa kita nak bekerjasama, yang tu adalah kita beri mandat sepenuhnya pada Yang Amat Berhormat Premier ataupun pengurusi GPS di Sarawak. Jabatan Kerja Raya atau JKR sudah bersedia sedia untuk menggerakkan aset mereka sekiranya berlaku banjir ketika pilihan raya umum ke-15 atau PRU 15. Menteri Kanan Kerja Raya sementara Datuk Seri Fadilah Yusof berkata JKR sudah menyediakan kemudahan logistik dan pengangkutan bagi tujuan tersebut. JKR dari segi JKR biasanya akan menyediakan kemudahan logistik, pengangkutan dan juga kalau berlaku tanah runtuh ataupun jambatan putus dan sebagainya, kita kena bersiap dengan apa sekali lah. Fadilah memaklumkan perkara itu ketika ditemui pemberita selepas menghadiri acara Puzzle Run 2022 di SJK Chung Hua Batu 7 Jalan Matang pada pagi Ahad. Menyentuh perkara lain katanya, beliau dan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tupong Fazruddin Abdul Rahman sentiasa memberi perhatian kepada pembangunan pendidikan di kawasan mereka sebagai salah satu agenda pembangunan di Petrajaya. Melihat agenda pembangunan pendidikan sekolah adalah keutamaan untuk pastikan generasi masa depan kita mempunyai ilmu, kemahiran dan yang penting sasiah yang sebaiknya untuk mereka terus bergerak maju dalam menyumbang kepada pembangunan Sarawak pada masa akan datang. Walaupun tidak berpuas hati sepenuhnya dengan pencapaian keseluruhan manifesto yang dibawakan oleh beliau sendiri di kawasan Parlimen Petrajaya, namun mantan Ahli Parlimen Petrajaya Datuk Seri Fadilah Yusof tetap berpuas hati dengan komitmen yang diberikan untuk pendidikan. Katanya tumpuan diberikan kepada kebajikan sosial anak-anak yang akan melanjutkan pelajaran. Pihaknya telah memperuntukkan jumlah yang agak besar untuk membantu mereka. Bukan semua, tapi walaupun jumlahnya seorang tu mungkin sedikit, tapi kalau dihimpunkan agak besar. Ratusan ribu sebenarnya kita peruntukkan tiap-tiap tahun. Tak kira lah sama ada belajar di Semenanjung, Sabah, Labuan maupun dalam negeri kita pun. Yang memang kita sediakan peruntukan untuk memudahkan dan kita nak pastikan tiada yang dapat tawaran tidak dapat masuk ke universiti. Kita nak pastikan itu. Fadilah berkata demikian ketika ditemui media di Majlis Sambutan Maulidur Rasul Anjuran Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Masjid Sekoleng pada Ahad. Menyedari akan keperluan untuk menguasai bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM, pihaknya juga giat membantu pihak sekolah dengan mengadakan program berkaitan. Sebab ini penting. Kalau kita melihat perancangan kajian negeri Sarawak, tumpuan kita ialah post-COVID development strategy. Kalau kita melihat kandungan strategi itu banyak menumpukan kepada bidang-bidang baru. Misal kata dalam sudut tenaga, kita melihat pada solar, kita melihat kepada hidrogen dan pelbagai lagi lah sudut green energy. Jadi kita perlukan pakar-pakar dalam bidang ini. Ini yang kita nak galakkan anak-anak kita memberi tumpuan. Perkembangan seterusnya,
Tiada subsidi akan disalurkan kepada rakyat Sarawak yang berada di luar negeri sebagai bantuan untuk pulang mengundi pada Pilihan Raya Umum ke-15 atau PRU15 nanti. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, perkara itu telah dipersetujui kerajaan negeri baru-baru ini. Jelasnya, pemberian bantuan keuangan semasa pilihan raya akan melanggar Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Kerajaan negeri telah membuat keputusan kita tidak akan dapat memberi subsidi kerana ia akan menyalahi undang-undang pilihan raya Election Offences Act. Kalau kita membayar tambang dan sebagainya untuk mereka kembali mengundi. Tapi memang kita menggalakkan sesemua rakyat Malaysia yang boleh mengundi untuk mengundi. Kalau mereka di luar negara, mereka boleh mendaftar sebagai pengundi pos. Kalau mereka di dalam Malaysia, orang Sarawak belajar di Semenanjung Malaysia atau orang Semenanjung belajar di Sarawak, mereka digalakkan untuk balik mengundi. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas menyempurnakan pelepasan peserta program Dragon Challenge Sarawak Adventure Race di Kampung Beliong Asajaya pada Ahad. Sambil mengakui ada berlaku peningkatan kadar tambang penerbangan menjelang hari mengundi, Abdul Karim berkata perkara itu telah diambil maklum Kementerian Pengangkutan selepas mendapat aduan dan respons awam mengenai isu berkenaan. Beliau percaya Suruhanjaya Penerbangan Malaysia, MEFCOM, akan bekerjasama dengan syarikat penerbangan untuk menawarkan kadar tambang pada tahap minimum selain menambah jumlah penerbangan. Dan saya difahamkan walaupun 2-3 hari ini desas-desus bahawa tambang telah naik, tapi ekoran daripada public reaction dan juga Menteri Pengangkutan Sarawak dan juga ramai pemimpin-pemimpin dari Sarawak komplain. Jadi MEFCOM, mereka yang mengendalikan dan menentukan harga-harga tiket ini bersama-sama dengan operator ataupun airlines, mereka akan membuat atur cara tertentu khas untuk menambahkan jumlah flight sebelum dan juga selepas tarikh mengundi agar ia diturunkan kepada tahap yang agak minimal untuk memudahkan pelajar-pelajar dan juga rakyat Sarawak dan juga rakyat daripada Semenanjung Malaysia yang berkhidmat di Sarawak untuk dapat balik mengundi. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan 19 November depan sebagai hari mengundi bagi PRU15, manakala 5 November adalah hari penamaan calon dan undi awal pada 15 November. Peranan untuk mewujudkan minat bersukan daripada peringkat akar umbi lagi ataupun dalam golongan kanak-kanak adalah amat penting. Menurut penggiat sukan Sapri Adam, ini bagi membentuk jati diri anak-anak selain melahirkan generasi yang sihat. Jelasnya untuk mencapai matlamat tersebut, ibu bapa juga perlu memainkan peranan untuk menarik minat golongan ini kepada sukan. Peranan yang paling penting, saya lihatlah ibu bapa ataupun penjaga. Salah satunya ibu bapa mungkin kadang-kadang kan yang nak main, ibu bapa belajar dulu. Tapi ini memang ditekankan pelajaran memang pertama. Yang kedua mungkin sukan. Kalau dua-dua sekali terbaik. Bagi saya memang sewajarnya dari kecil lagi. Dari kecil lagi. Kalau sudah dewasa boleh, tapi ada susah sikit kita nak mendevelop dia. Beliau berkata demikian dalam program Malaysia Decide terbitan TVS pada Ahad. Baik, Daro berpotensi dijadikan kawasan pengeluar minyak biofuel yang diproses daripada tumbuhan algae. Menurut Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, jika projek rintis berkaitan pengeluaran biofuel daripada algae berjaya, Daro boleh menjadi kawasan seterusnya yang sesuai bagi penanaman tumbuhan algae.
Dan kalau saya punya pilot project is successful di Bintulu dan juga di Gedong untuk mengeluarkan biofuel daripada algae, this is an area that is very suitable for cultivation of algae. Jelasnya lagi, Daro mempunyai cuaca yang sesuai selain bekalan air masin yang mencukupi bagi penanaman algae. Sementara itu, beliau turut berkata pembangunan Daro yang kini boleh dilihat dengan ketara adalah selari dengan usaha Kerajaan Sarawak untuk membangunkan kawasan luar bandar. Pada majlis yang berasingan pada 11 pagi, Abang Jari turut memaklumkan Kerajaan Sarawak telah meluluskan projek pembinaan waterfront Daro serta pembinaan sebuah pasar tani baru dalam usaha untuk merancakkan lagi ekonomi di Daro. Sarawak mahu melahirkan lebih ramai tenun iban dan baju dabung atau baju kebaya iban yang lebih mahir dan berprestasi. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Datuk Amar Douglas Ugah Embas, produk-produk tradisional ini mendapat permintaan yang tinggi dan mampu menjana pendapatan yang lumayan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Saban itu turut memberitahu kedua-dua produk tersebut boleh dihasilkan dalam kualiti yang tinggi. Douglas Ugah turut memberi jaminan bahawa Kerajaan Sarawak akan membantu memasarkan produk mereka. Beliau berkata demikian pada majlis penyampaian sijil kepada pelatih yang berjaya menamatkan kursus anyaman dan jahitan di Rumah Nelson Rentap Beduru pada Ahad. Mantan Ahli Parlimen Petrajaya Datuk Seri Fadilah Yusof menyambut baik program sosial seperti Majlis Sambutan Maulidur Rasul yang diadakan di Kampung Masjid Segoleng. Menurutnya, program sedemikian dapat mengukuhkan lagi perpaduan yang menjadi asas kepada pembangunan masyarakat. Ini merupakan di mana masyarakat kita dapat berhimpun. Kita kadang-kadang duduk sekampung tapi tak kenal jiran sekalipun. Jadi ada program sebeginilah kita dapat kenal mengenali antara satu sama lain dan ini akan dapat menghidupkan masyarakat kita dari segi ukhuwah. Amat penting zaman sekarang untuk kita rapatkan hubungan. Beliau berkata demikian ketika ditemui media di Majlis Sambutan Maulidur Rasul Anjuran Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Masjid Segoleng. Apatah lagi program hari ini melibatkan ramai penyertaan daripada kalangan kanak-kanak kita iaitu generasi masa depan kita. Sebab itu saya melihat program begini amat penting sekali untuk kita sokong dan kita akan terus menyokong program sebegini. Bertemu kembali di Utama TVS. Sarawak optimis dapat mencapai sasaran jumlah kedatangan pengunjung melebihi 1.2 juta, kata Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Premier Sarawak itu berkata kemasukan itu dijangka akan merekodkan resit pelancongan yang mencecah 3.2 bilion ringgit. Sehubungan itu katanya Kerajaan Sarawak sedang berusaha untuk menjayakan pelbagai program yang dirancang sebelum ini. One of the remarkable achievements of the recovery initiatives is the series of CRC Talk campaigns, which offer discounted tours and accommodation to promote domestic tourism. To some extent, besides offering opportunities for Sarawakans to tour around their own home state,
The campaign assists tourism industry tour agents, tour guides, and hotels in dealing with difficult times. Abang Johari berkata demikian dalam teks ucapannya yang dibacakan oleh Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu pada Majlis Malaysia Tourism Council Gold Award di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK pada Sabtu. Sebelum ini, Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, Sarawak menyasarkan ketibaan 1.2 juta pelancong ke negeri ini yang dijangka dapat menjana pendapatan sebanyak 3.2 bilion ringgit. Sehubungan itu, Abang Johari berkata, Sarawak telah merangka pelbagai inisiatif untuk membantu pemain industri tempatan daripada gulung tikar akibat kesan pandemik. Sarawak State Government, through the Ministry of Tourism, Creative Industry and Performing Arts, and its agencies, has not given up and has instead moved on by assisting the tourism sector through our various recovery initiatives. Antaranya, kata Abang Johari, termasuklah memperkenalkan Bantuan Khas Sarawak Kusayang BKSS. Sementara itu, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTAC pula menyasarkan ketibaan sebanyak 9.2 juta pelancong dengan unjuran nilai pendapatan sebanyak 26.8 bilion ringgit hingga hujung tahun ini. Menteri MOTAC Datuk Seri Nancy Shukri berkata, setakat Julai tahun ini, Malaysia telah menerima kedatangan lebih 3.21 juta pelancong dengan menjana pendapatan berjumlah 9.35 bilion ringgit. Achieve that. Malaysia could never have attracted so many tourists without all of you who proactively executed new campaign and packages including niche products or organized international business events bringing in delegates. I'm sure you all agree with me when I say it is not difficult to promote because we are rich culturally, gastronomically, and our forests are unmatched. Nancy berkata demikian ketika berucap merasmikan Majlis Malaysia Tourism Council Gold Award di BCCK pada Sabtu. Menyentuh perkara berkaitan, Nancy turut menzahirkan ucapan tahniah kepada Lembaga Pelancongan Sarawak STB atas kejayaannya merangkul 2 anugerah emas Persatuan Pelancongan Asia Pasifik PATA 2022 bagi kategori video pelancongan dan kebudayaan. Your promotional video, A Journey Awaits, excellently portrayed Sarawak's breathtaking beauty, and your innovative virtual experience of the 2021 Rainforest World Music Festival immersively brought us back to Sarawak. A Journey Awaits merupakan karya yang dihasilkan oleh Faithworks Studio dengan menampilkan satu kelainan kreatif di mana visualnya mengisahkan tentang kecantikan alam semula jadi, warisan kebudayaan serta keindahan memukau yang ada di Sarawak. Video tersebut membawa tuah kepada STB apabila ia memenangi anugerah emas kebudayaan. Dalam masa yang sama, Datuk Seri Nancy Shukri telah dinobatkan sebagai ikon pelancongan wanita inspirasi. Anugerah itu disampaikan oleh Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Sebastian Ting Chiu Yu yang mewakili Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pada Majlis Malaysia Tourism Council MTC Gold Awards di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK pada Sabtu. MTC Gold Awards meraihkan dan memberi pengiktirafan kepada pencapaian terbaik industri pelancongan dalam memberikan perkhidmatan berkualiti dan memacu pertumbuhan berterusan. Penganjuran MTC Gold Awards pada kali ini merupakan yang julung kalinya diadakan di Sarawak. Selain itu, kira-kira 20 individu dan pemain industri pelancongan dari Sarawak turut menerima anugerah pada majlis yang sama. Antaranya Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah yang menerima anugerah ikon pelancongan terbaik kategori pelancongan inovatif. Manakala kumpulan Ed Adau dan Muzium Budaya Borneo masing-masing menerima anugerah emas penghibur etnik dan kebudayaan tahunan
serta anugerah emas muzium tahunan. Lebih menarik, Sarawak turut dinobatkan sebagai lokasi pelancongan pilihan di Malaysia selepas menerima anugerah emas destinasi tahunan. Anugerah itu diserahkan kepada Lembaga Pelancongan Sarawak STB. Seterusnya, Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan menetapkan tempoh 90 hari untuk memproses permohonan program Sarawak Malaysia Rumah Keduaku atau SMM2H. Menurut Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Sebastian Ting Chu Yu, sebelum ini proses kelulusan bagi SMM2H tidak diletakkan di bawah kementeriannya dan masa pemprosesan adalah lama, iaitu sehingga lebih 3 bulan. This year we see an influx of people who apply from a lot of countries, and we have approved from January till September, I think 281. Yeah. For our side, we hope to turn around time. Our SOP is KPI lah, not SOP lah, KPI lah. Yeah, 90 days. So meaning that when we receive all the documents, meaning that everything complete, we hope to get it through and then pass it out by every 3 months lah. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas menghadiri Majlis Malaysia Tourism Council MTC Gold Award di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK pada Sabtu. Tambahnya lagi, setakat tahun ini terdapat peningkatan kemasukan orang dari pelbagai negara yang memohon SMM2H. Negara tertinggi yang memohon SMM2H katanya ialah Amerika Syarikat, United Kingdom dan Hong Kong, diikuti Singapura, Jepun dan Taiwan. Sebelum ini, program Sarawak Malaysia Rumah Keduaku menyaksikan penambahbaikan menerusi beberapa pelaksanaan keperluan baharu bagi memastikan ia dapat memberi manfaat kepada Sarawak. Menurut Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, antara keperluan baru itu ialah pemegang PAS SMM2H perlu tinggal minimum selama 30 hari dalam tempoh setahun di Sarawak. Abdul Karim menjelaskan pemohon SMM2H juga dibenarkan bekerja atau terlibat dalam perniagaan sepanjang tempoh penyertaan mereka dalam program tersebut, namun ia tertakluk kepada terma dan syarat yang ditetapkan. Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Nasi lemak merupakan antara makanan tradisional yang sangat popular dan murah di Malaysia, terutamanya untuk jamuan sarapan pagi. Juadah nasi lemak yang dimasak dengan santan dan disaji dengan telur, sambal, kacang dan ikan bilis goreng sebagai bahan-bahan utama terus mendapat tempat di hati rakyat Malaysia, tetapi kini ramai peniaga yang menjualnya dengan pelbagai jenis lauk tambahan pada harga yang lebih tinggi berbanding kebiasaan. Berbeza pula bagi nasi lemak yang dijual Awangku Haziq Ashraf di Permai Jaya Miri. Dia menjual sebungkus nasi lemak dengan harga serendah RM1 sahaja. Disebabkan harganya yang begitu rendah murah, nasi lemak Haziq mendapat sambutan yang amat memberansangkan
terutamanya dalam kalangan penduduk setempat. Katanya dia mendapat inspirasi untuk menjual nasi lemak berharga RM1 kerana isterinya sentiasa mengidam nasi lemak ketika dia mengandungkan anak mereka. Selain itu, dia juga mendapat inspirasi untuk menjual nasi lemak RM1 daripada aplikasi TikTok. Inspirasinya tu sebenarnya bermula dari startnya dari bini, isteri. Isteri tu nya pregnant and then nya mengidam nasi lemak. So setiap pagi lah nya malah gerak boleh si cari nasi lemak before turun kerja. Nya kalau dah nak tolong cari nasi lemak lah. Macam nya bila cari jauh lah cari sia macam-macam. Ada sikit je tempat nya kena dengan tekaknya, tapi lekat ya lain nya si lah tiap pagi nasi lemak sama aja. So cari lain nasi pati cita rasa. Kayaknya keep on scrolling dekat TikTok, ada sikit account tu nya famous dah. Nya orang famous Abang Sudu. Nya pun jual nasi lemak RM1. Terisialah mau dapat inspirasi untuk jual RM1. Kata dalam mau fikir batamai cun kami saya kerja. So mau nak fikir nak berjual pakai hidup sara hidup kita lah kami orang sebab ada anak seorang and bakal ada seorang ya kami orang cuba berjual dulu. Meskipun harga barang meningkat pada masa kini, namun ia tidak menghalang Haziq untuk mengekalkan harga nasi lemaknya serendah RM1. Dalam pada itu, Haziq juga mengamalkan konsep bersedekah dalam perniagaannya kerana baginya rezeki yang dia peroleh pada masa kini adalah atas sokongan padu daripada penduduk setempat. Malah katanya terdapat pelanggannya yang bersedekah sehingga 400 bungkus nasi lemak kepada pelanggannya yang lain. Melihat pelanggannya yang tersenyum gembira turut menggembirakan Haziq kerana dia menjalankan amanah untuk membantu orang bersedekah. Secara si langsung kami orang boleh nolong orang macam wujudkan lagi ramai orang bersedekah. Macam mana? Orang datang situ nya beli untuk orang ofisnya 20. Walaupun dengan RM1 ya, orang kenyang. Ya dipikir kami orang yalah kami orang mampu kekalkan harga RM1. Automatik orang lain semua dapat makan. Macam mana walaupun dengan RM1 macam biar sekolah datang nya beli RM1. Even nak orang ada untung si banyak, tapi bila tangga nak orang banyak orang bersedekah ke dia. Kadang-kadang orang pada nak okey kami beli 20 RM2 ambil pun 18 beri dengan orang macam ni. So automatiknya sedekah siapnya automatik orang bersedekah. Kami untuk orang tengah. Selain nasi lemak, Haziq turut menjual pelbagai juadah makanan lain seperti apam, mihun goreng, nasi katok dan pelbagai juadah sarapan pagi bersama ibunya. Kepada yang ingin membeli nasi lemak RM1 Haziq, bolehlah singgah di gerainya di kawasan Padang Bola Desa Indah Permai Jaya, Jalan Datuk Permaisuri 3 di Miri. Sementara itu, TVS juga sempat menemu bual beberapa pelanggan Haziq yang singgah di gerainya. Rata-rata penduduk setempat berkata nasi lemak RM1 yang dijual amat berbaloi dengan rasanya yang lazat. Bagi Andi Sean Aset, nasi lemak berharga RM1 pada masa kini sememangnya unik kerana jarang ditemui. Ujarnya lagi, rasa nasi lemak itu yang sedap selain harganya yang murah ternyata memuaskan. Untuk nasi lemak sekarang tu lebih berbeza lah. Macam dari dulu mari sebab nasi lemak tu rasanya macam lain daripada yang lain lah. Macam nasi lemak ada kami jumpa jarang sedap je tu. Walaupunnya berbeza, walaupunnya harganya RM1 tapi nya berbaloi lah. Nang berbaloi sebab ya macam cita rasa untuk macam kami orang lah, macam kami orang customer. Jadi berbezanya daripada harganya RM2 lah. Sementara itu, Roslyn Simon turut berpendapat sama. Pada waktu harga barang kian meningkat, terdapat insan yang masih menjual nasi lemak dengan harga serendah RM1 semata-mata untuk berkongsi rezeki dengan orang lain. Bagi saya kan susah mau cari makanan yang RM1 sekarang sebab semua kan barang naik, tapi berbaloilah dengan harga di RM1 supaya semua orang boleh menikmati nasi lemak RM1. Bahkan ada mie Jawa. Saya paling suka dia punya mie Jawa, nasi katok. Sangat sedap lah. Mana kau cari mie Jawa yang murah macam ni, nasi lemak yang RM1 macam ni kan. Jadi bagi saya yang belum mencuba nasi lemak ni, silalah datang ke sini. Sangat sedap. Bagi Zara Isak pula, dia mendapat tahu tentang nasi lemak RM1 itu melalui anaknya yang terlihat satu hantaran yang tular di laman Facebook. Kerenanya murah, tapi kami baru pertama kali belilah situ. Sebab kami tahu harganya RM1 situ. Kami nangga dalam Facebook anak kami. Ya, nyuruh beli teh. Baguslah.
semuanya baguslah. Mungkinnya ada bahasa kata orang berbeza dari lain-lain lah. Mungkinnya macamnya kami pun belum merasa sebab taklah pertama kali kami baru merasa tu kelak. Sebelum terlibat dalam perniagaan kucing, pencinta si bulus ini yang juga pemilik Putra Cat Hotel Service, Kaunselor Sofian Mohad, hanya menjadikan kucing-kucing kesayangannya sebagai peneman dan penghibur setia keluarga. Namun dek kerana permintaan tinggi daripada rakan-rakannya yang pergi ke luar daerah untuk menjaga kucing mereka, lahirlah idea buat Sufian dan isterinya Siti Mariam Fadil untuk membuka pusat penjagaan kucing yang bermula di kediamannya 5 tahun lepas. Putra Cat Hotel Service didaftarkan pada tahun 2018 dan setelah mendapat lesen, sebuah rumah telah dibina khas untuk dijadikan hotel dan merawat kucing. Selain menyediakan studio khas di mana pengunjung dapat bermain dengan kucing. Sufian berkata Putra Cat merupakan satu-satunya perniagaan yang menawarkan perkhidmatan penjagaan kucing dan studio kucing di Limbang. Pelanggan Putra Cat bukan hanya dari Limbang, malah juga dari Lawas, Sabah dan Brunei. Hingga ke hari ini, sebanyak 11 perkhidmatan khas untuk kucing disediakan Putra Cat Hotel Service Limbang. Putra Cat ini bermula daripada minat keluarga. So saya dan isteri menjaga beberapa ekor kucing dan disebabkan itu dan ada beberapa kawan yang telah pun menghantar ke rumah untuk kami tolong jaga, dan apabila semakin ramai yang menghantar dengan kita, terutamanya waktu cuti sekolah, waktu cuti perayaan, maka kita melihat ini adalah satu peluang perniagaan yang berdasarkan minat mungkin boleh mendatangkan income ataupun pendapatan kepada kami sekeluarga. Kata Sufian, selepas mendapatkan lesen perniagaan si bulusnya bermula di Anjung Usahawan sebelum bertapak di Putra Cat Hotel Service yang dibuka dan dirasmikan Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan pada 2020. Selain Limbang dan Lawas, Putra Cat Hotel Service meluaskan perniagaannya ke Miri dan Kuching pada tahun ini, selain merancang untuk membuka cawangan di negara jiran Brunei dan Sabah pada tahun depan. Dan yang terbaru, kita telah pun menandatangani kedai-kedai di Miri dan juga di Kuching. Maka secara rasmi kita akan buka cawangan lagi di Miri dan juga di Kuching. Dan sekarang dalam proses renovation dan mungkin akan siap pada bulan 12 ataupun bulan 1 pada tahun hadapan. So kita akan buka secara rasmi juga 2 cawangan ini, bermaksud pada tahun ini dan awal tahun hadapan Putra Cat Hotel Service akan mempunyai 4 buah cawangan. Dan itu yang telah pun kita laksanakan, dan insyaAllah kita telah pun merancang untuk membuka cawangan lagi pada tahun hadapan di negara Brunei Darussalam dan juga di negeri Sabah. Hasil rezeki sayangkan kucing, usahawan ini berjaya meraih pendapatan sekitar RM422,947 setakat Julai tahun ini. Malah lebih manis dan membanggakan lagi, ada antara kucing-kucing keluaran Putra Cat Hotel Service berjaya mencuri hati juri pada pertandingan kucing antarabangsa di Kuala Lumpur Mei lalu dan mengungguli kedudukan juara pada pertandingan WCF International di Johor bagi 2 kategori Best in Show pada Julai lalu. Saat paling manis dan berharga bagi Sufian adalah apabila beliau dapat berjumpa sendiri dengan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada pameran pertanian Hortikultur dan Agropelancongan Malaysia Maha 2022 untuk menyerahkan 2 ekor kucing Maine Coon keluaran Putra Cat Hotel sendiri kepada Perdana Menteri yang turut meminati kucing sebagai haiwan peliharaan. Baik, laporan itu tadi mengakhiri Utama TVS malam ini. Anda boleh juga dapatkan perkembangan terkini secara dalam talian di laman web TVS www.tvstv.my dan juga semua platform media sosial TVS untuk siaran berita semasa, hiburan dan variasi tanpa henti. Jangan lupa juga untuk menyaksikan program realiti TVS Getaran Jiwa setiap Jumaat bermula dengan kapsul Debaran Jiwa pada 7.30 malam, diikuti siaran langsung konsert Getaran Jiwa pada 8.45 malam. Orang ramai turut dijemput untuk menonton konsert tersebut secara langsung di Stadium MBKS Bintawak. Untuk maklumat lanjut, ikuti laman sosial Facebook dan Instagram Getaran Jiwa. Terima kasih kerana menonton Utama TVS menginspirasi duniamu. Saya Muhammad Yusof. Assalamualaikum dan selamat malam.